Assalamualaikum. Bersama lagi kita dalam IIUM FM, Your Campus Radio. Apa khabar semua student UIA, penonton-penonton yang sedang mendengarkan kita pada pagi ini, tengah hari ini. Kita bersama lagi dengan tetamu kita, Cik Fauzan. Assalamualaikum, Cik Fauzan. Waalaikumsalam. Dah makan ke belum ni? Dah. Tadi kita makan-makan tadi, kita nampak biawak komodo. UIA ni famous. Kalau kita tengok dia berenang dalam sungai tu, kita ingatkan dia buaya. Rupa-rupanya naik dia biawak rupanya. Besar juga tadi ya. Macam kalau kita tanya sekarang ni, kita baru-baru ni Kedah menang. Ya. Kan kita tanya, "Hampa orang mana? Orang Kedah?" Tak macam orang Kedah pun. Takkan nak tunjuk piala FA baru macam orang Kedah. Macam tu lah kan. Jadi kita bersama kali ini dalam IIUM FM. Kita bawakan slot inspirasi Kantan Prono. Hari ini kita bersama dengan Cik Fauzan. Yes, Okey, Cik Fauzan. Yes. Bagaimana Cik Fauzan bermula dalam bidang usahawan ni? Mungkin student-student di luar sana nak tahu dan lebih bersemangat untuk ikut jejak langkah Cik Fauzan. Silakan. Okay. InsyaAllah saya kongsikan sedikit. Sebenarnya saya bermula dari segi perniagaan atau keusahawanan ni, seperti mana saya rasa ramai juga di luar sana, kita mula dengan bekerja dengan orang terlebih dahulu. Biasanya dalam tempoh kita bekerja ni, kita sedar bahawa kita ada beberapa kemahiran tertentu yang mungkin boleh dikembangkan. Dari situ saya bereksperimen sebenarnya. Ini sesuatu yang saya tak syorkan untuk para pendengar kita buat di luar, tapi ini adalah perjalanan saya. Semasa saya bekerja, saya pernah menjalankan lebih kurang 5 kerja sampingan pada waktu yang sama. Sebab kita nak tengok kat mana yang kita boleh kelompongan ruang jadi sebenarnya bila kita buat macam tu, selagi mana kita bekerja secara part time atau kita mengusahakan sesuatu secara part time, jaranglah kita dapat hasil yang baik. Jadi adalah satu insiden, mungkin kalau saya kongsikan kemudian nanti, yang menyebabkan saya berhenti, nekat untuk berhenti kerja dan terus bertukar bidang. Dan dari situ kita nampaklah laluannya lebih mudah. Dan saya memilih salah satu daripada 5 yang saya eksperimen tu untuk difokuskan sepenuh masa. Alhamdulillah. Boleh tak kongsikan kepada pendengar-pendengar apa bisnes antara 5 tu? Okey, saya lulusan graduan Jepun sebenarnya. Saya belajar kat Jepun dulu. Saya balik, saya Arigato. Domo. Saya bertugas di sebuah syarikat Jepun. Jadi yang pertama sekali, bila dah ada kemahiran bahasa tu, memang kita buat translation lah, terjemahan. Kita buat terjemahan bahasa Jepun, bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita buat. Kita juga cuba pada satu ketika dulu untuk melibatkan diri dalam amanah saham unit trust. Saya sebagai part time consultant. Saya juga ada menjalankan satu perniagaan batik. Kita ambil batik daripada negeri Pantai Timur, bawa ke KL. Kita juga ada buat macam t-shirt yang embroidery dan sebagainya. Saya mengajar bahasa Jepun secara part time di salah sebuah institusi berhampiran. Jadi lebih kurang itulah, ada banyak kerja kan. Masa tu Cik Fauzan sudah bekerja. Sedang bekerja sepenuh masa. Jadi tak elok lah sebenarnya, tak sesuai lah kalau kita. Tapi rasanya anak muda hari ni mungkin kita digalakkan untuk bekerja 3 kerja hari ni. Saya rasa mungkin anak-anak muda hari ni ataupun orang-orang sekarang ni lah melakukan lebih daripada 1 kerja, saya rasa. Untuk berlaku adil kepada majikan, sebenarnya kita bila kita bekerja, kita sudah membuat satu akad, satu perjanjian yang mengatakan kita akan fokus. Jadi andai kata kita menjalankan perniagaan macam zaman sekarang, zaman saya dulu tak ada perniagaan online, cuba sedaya upaya untuk lakukan di luar waktu tugas hakiki. Dan jangan gunakan kemudahan-kemudahan syarikat atau organisasi. Tak jadi salah. Sebab kita ada 24 jam satu hari, tolak waktu tidur 8 jam, kita ada 16 jam satu hari. Kita bertugas lebih kurang 8 ke 10 jam. So ada balance lagi 45-6 jam tu. Boleh kita jalankan apa jua jenis perniagaan di luar sana.
Dan seterusnya hujung minggu kita lah, selagi tidak orang kata apa, tidak bercanggah dengan tugas hakiki kita, boleh kita cuba. Mengapa Cik Fauzan memilih bidang yang hari ini Cik Fauzan? Nombor satu, setelah kita eksperimen lebih kurang 5 jenis tugas tadi, kita dapat tahulah kat mana kemahiran kita, kekuatan kita di mana, minat kita di mana. Saya mulakan dengan passion. Maksudnya kalau jiwa kita ada dekat situ, insya-Allah susah macam mana pun kita buat. Ambil contoh, kalau orang tu minat memancing. Baik. Dia tunggu separuh hari pun tunggu ikan tu dia okey. 4 pagi bangun. Ya, tak ada masalah sebab passion dia tu ada, betul. Tapi bayangkan kita suruh dia tunggu 5 minit beratur dekat bank contohnya kan. Dia tak tahan. Betul. Jadi relatif dari segi apa yang kita lakukan tu relatif kepada minat kita. Dari segi idea tu, macam mana dia boleh, orang kata sel-sel otak berhubung tu boleh mencantumkan sampai dapat idea ni? Mungkin juga dari segi faktor keturunan. Arwah bapa saya dulu seorang lecturer. Lecturer, kemudian dia di mana tu? Dia sebuah universiti di utara tanah air, USM. Kemudian dia berhenti bertugas di USM dan kemudian dia menjalankan training sebagai satu saluran inilah perniagaan. Dan dia antara golongan yang saya sebut sebagai pioneer lah pada awal waktu dulu. Jadi kita orang kata anak muda ni biasanya jiwa memberontak. Kita tak nak ikut apa yang orang kata apa, orang tua kita buat. Jadi saya cuba bidang teknikal tu yang saya sambung belajar sampai ke Jepun dan sebagainya. Di Jepun boleh saya tahu dalam bidang apa? Saya ambil computer engineering. Saya ambil computer engineering, belajar di sana. Balik yang terbaiknya syarikat Jepun ni, dia takkan letak kita dekat bidang kita, dia akan suruh kita mula daripada bawah. Jadi saya ditempatkan di satu department safety, dan dekat situ disebabkan saya terpaksa melihat kepada faktor keselamatan produk-produk ni. Jadi kemahiran tentang safety ni diminta untuk kita sampaikan kepada kaki tangan lain. Jadi dekat situ kita polish sikit training punya ability tu. Bertambah dengan dekat luar mengajar bahasa Jepun. So naturally yang paling mudah kita bergerak ke arah training. Itulah permulaan dia. Jadi mungkin itulah yang memotivasikan Cik Fauzan. Itulah permulaannya yang saya kira langkah pertama. Mungkin daripada orang kata peninggalan arwah dan peninggalan tok nenek semua kan. Jadi itu yang membuatkan lebih kuat untuk berada dalam bidang ni, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, semua pendengar-pendengar, kita akan dengarkan lagu sebelum kita sambung lagi. Kita nak tanya banyak lagi soalan-soalan. Best lagu ni. Lagu-lagunya semua bersemangat. Saya ni. Bersemangat wajar untuk memberikan inspirasi kepada pendengar-pendengar di luar sana. Tadi kita lagu Ku Berlari. Ya. Dan kali ini Niji Laskar Pelangi. Lagu yang ditapis oleh Blue Tick. Silakan.